Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya. Dan video kali ini agak baru ya. Kita akan menggunakan instrumen yang baru, iaitu Malaysian FCPO ya, Future Crude Palm Oil. Yang mana market ini adalah market futures. Okey. So salah satu kelebihan market futures ni, kita boleh trade dua arah. Maksudnya kalau kita ada bearish swing, kita boleh short. Kalau kita ada bullish swing, kita boleh long. So kita boleh short long depending on dia punya maaf alam saya ni mempunyai arah, dua arah. So kita boleh maximizekan kita punya potential, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita tambah risk juga ya. Sebab apa? Kalau kita mendapat satu swing tu, kita swing upswing untuk kita long, tapi kita tahu market boleh short dan kita tend untuk short jika ada nampak bearish candle. Tapi lepas tu dia naik semula. Okey, di sini salah satulah pada saya kekurangan market dua arah ni, kita agak undecisive ya. Kita kejap long, kejap short, right? So kalau kita menggunakan kita punya technical analysis, emosi, kita senang. Contohnya senang untuk membuat kesilapan. Seperti mana contohnya, jika anda dah lost untuk position long, anda nampak satu candle nak jadi bearish, anda terus short. Sebab apa? Anda tadi long tadi dah fail, anda nak short. Tapi short tadi tu sekejap saja dia retrace, lepas tu dia naik semula. Dan anda kena libas. Sebab the market tu sedang uptrend, dia sedang buat correction. So ketika market tengah upswing, dia buat correction, anda short. Kalau correction dia tu sekejap, anda sudah lost. Alright? So sebab itulah kita kalau boleh menggunakan satu sistem yang konsisten, yang mana dia terdapatnya filter, terdapatnya SOP, dan terdapat rule yang tertentu, yang dia tidak akan panik ketika market swing ubah sekejap ya. Dia akan konsisten entry dia. Alright? So inilah satu kelebihan quantitative analysis dan algoritmik ya. Dia menggunakan kaedah yang mana rule kriterianya sudah fix, sudah diprogramkan. So setiap kali kita buat entry itu adalah konsisten. Dan kalau dia berjaya, dia adalah repeatable. Dan kalau dia loss, kita ada safeguard untuk cut loss. Alright? Itu introduction berkenaan dengan cara trade FPCO. Sebenarnya kalau anda dah dapat tahu berkenaan FPCO ni, anda boleh tanya anda punya remiser ataupun kelas-kelas saham, kelas FPCO. Saya tak buat cara nak ajar macam-macam nak trade. Saya ajar macam mana nak pakai indikator yang dibina khas, yang direka khas untuk market FPCO sebab market ni sangat unik ya. Kita ada session 1 pagi, kita ada session 2, session petang, dan kita ada contract rollover, kita ada overnight position. Okey, benda-benda tu semua saya dah embedded di dalam indikator ni untuk khas untuk technical and untuk traders trade di dalam time frame 5 minit dan time frame 15 minit saja. So dengan kata lain, indikator yang saya akan perkenalkan ini adalah digunakan untuk scalping. Ya, kalau anda nak hold overnight position pun boleh, sebab kita ada option dalam indicator setting. Kita boleh convert signal untuk jadi continuous signal. Maksudnya dia benarkan kita untuk gap trading. Kalau ada gap, kita boleh continuous our position untuk get the gap punya gain. Tapi dalam masa sama gap tu akan ada risk juga ya. Tapi tak kisahlah, kalau anda dah sanggup ambil risk tu, anda nak hold overnight position, tak apa. Contohnya anda ada capacity initial margin yang besar. So anda ada budget, ada capacity untuk hold overnight, tak ada masalah. Tapi untuk intraday, default settingnya adalah untuk intraday scalping di dalam time frame 5 minit dan 15 minit. Okey, apa lagi yang boleh saya cakap berkenaan dengan FPCO indicator ni adalah dibuat di dalam untuk trading view. Dia adalah indikator yang saya buat dalam trading view, yang mana sekarang saya baru release. Okay, so sekarang ni saya sedang open trial sehingga hujung tahun ya. So biar saya buka satu slide ni sekejap ya. Okay ya. So anda boleh nanti dalam link saya akan bagi ya. Dalam link saya akan bagi dalam description video ni saya akan bagi link untuk anda dapatkan indikator ni. Anda boleh add sebagai favorite dalam indikator,
dalam anda punya TradingView account dan anda boleh pakai sehingga hujung tahun ni. So kita ada baki masa lebih kurang berapa bulan lagi? Bulan 8, 9, 10, 11, 12, lebih kurang 3 bulan lebih lagi lah untuk anda try. Okay, untuk anda try guna back test module dia, guna forward test module dia, alright? Sebab indikator ni saya build dengan built-in back testing module. Maksudnya anda boleh back test historical data price, nak tengok berapa winning rate, berapa trade expectancy, and dalam masa yang sama anda boleh jadikan dia sebagai forward live signal. Maksudnya anda boleh buat trade gunakan real account, gunakan signal. Dan juga kalau tak ready lagi untuk real account, anda boleh try guna paper trading. Saya dah built in paper trading dalam ni, so yang anda boleh monitor. Okay, so it's all in one indicator FPCO yang ni, sangat lengkap. Okay, so anda boleh dapatkan link nanti dalam video ni, alright? Okay, so sebelum tu saya nak teruskan. Sebelum ni berkenaan dengan disclaimer lah. Of course ini bukanlah investment advice. Okay, dia adalah video mengenai tools yang saya perkenalkan, di mana tools ni akan loaded dalam anda punya platform TradingView, Carta, dan anda decide berdasarkan anda punya kefahaman, anda punya confident level terhadap indikator dan setting-setting yang anda sendiri setkan. Contohnya stop loss berapa, take profit berapa anda nak ambil. Walaupun dalam sistem memang automatic, tetapi anda still boleh ubah. Okay? Final call, trade call, sama anda nak masuk kat mana, nak cut loss kat mana, nak take profit kat mana, itu semua tanggungjawab anda sendiri. Ya? So harap faham. Indikator ni akan bagi baseline guideline untuk anda compare dengan anda punya sistem sendiri, sama ada boleh follow atau tidak. Alright? Okay? Tapi ultimately kita nak biarkan indikator tu selepas setiap user settingkan indikator ni dalam chart masing-masing, dan bila dia keluar signal, anda bertanggungjawab untuk handle, untuk react to the signal. Nak ambil, nak biarkan, terpulang pada anda. Tiada siapa pengaruh anda untuk ambil. Nak tengok saja pun boleh, tak ada masalah sebagai guide. Okay. Baiklah, sebelum kita pergi ke indikator, saya nak introducekan satu laman web, ya, laman web yang saya bina khas untuk indikator FPCO ini, ya. Terdapat banyak information, features, tips, FAQ, frequently asked questions. Nanti saya akan loadkan banyak information di sini untuk anda guide untuk macam mana untuk trade, dan macam mana mengenal candlestick, macam mana mengenal pattern, macam mana mengenal entry point, entry zone, okay, macam mana nak gunakan stop loss, trailing stop loss, semua sekali. Okay, semua ada. Ini website ini masih lagi agak baru, tapi insyaAllah dia akan information akan lebih banyak, ya. Okay, bila anda pergi, dia punya link nanti saya akan bagi dalam description video, ya. technicalanalysispriceaction.com /FCPO, ya. So anda boleh tengok. Dan okay, sini saya ada introduction lah, mengapa anda perlu memilih indikator business analysis. Tiada SOP diperlukan. Ya, betul, ya, memang tiada SOP diperlukan. Anda hanya tunggu tengok dashboard, tengok trade plan yang akan dibuat secara automatik dan ready untuk key in saja. Tapi key in saja bukanlah setakat key in saja, anda kena monitor. Ini time frame 5 minit, ya. Time frame 5 minit. So anda kena jaga anda punya monitor position. Tapi tak apa kalau anda dah letak stop loss pun boleh lah. Tapi bila dia kena stop loss tu, anda kena terimalah, accept the loss, right? Sebab market ni sangat volatile, ya. Kadang-kadang dia dah buat profit, okay, tapi dia tak sampai TP yang kita setkan dan dia jatuh. Okay, sebab kita belum ada function trailing stop loss lagi, saya rasa, dalam broker. Kita kena letak satu number saja kan, kita punya TP. Tapi dalam signal kita ada trailing stop loss. Okay, dia akan bagi tahu kat mana kita boleh cut sebelum dia jatuh. Alright, tapi itu kalau anda trade live lah. Kalau anda trade menggunakan indikator ni, anda boleh buat. Okay. Okay, di sini ciri-ciri utama indikator ni, kalau anda mahu tengok ialah dia boleh pakai, sebab dia TradingView, so dia tak kisahlah anda pakai apa-apa device, personal laptop, desktop, handphone, mobile, tablet, semua boleh pakai. Sebab apa? Dia buat dalam TradingView. So benda ni sangat biasa dah, common di dalam TradingView. Anda boleh pakai kat mana-mana saja indikator yang custom. Okay. And then again, macam saya cakap tadi, indikator ini terdapatnya trade plan, dia ada strategi, dia ada margin yang kita pakai, risk reward ratio, contract long berapa ke, okay, max profit, floating profit, max loss, floating loss, entry point. Kita entry point ni sebenarnya dia ada range nanti, ya. And then kita ada take profit, stop loss, trade status, semua ada untuk guide anda untuk membuat trade. Bukan itu saja, ya, dia juga akan display
tanda di dalam chart kat mana level-level tertentu. So table ni untuk memudahkan untuk anda membaca data lah. Alright. And then so indikator ini mempunyai algoritma iaitu yang Smart Trade FPSO dia akan hasilkan entry point, entry range, stop loss kat mana, TP kat mana, trailing stop loss line kat mana, dan dia boleh juga bagi signal untuk force exit. Force exit ni maksudnya jika anda hold position lah sehingga dah session nak habis kan, so dia akan habiskan, dia akan bagi signal untuk close position sebelum berapa minit sebelum session habis, supaya anda tak kena gap kalau dia gap bertentangan dengan arah trade anda ya. So anda boleh set. Ini untuk intraday. Kalau anda gunakan signal untuk overnight, anda boleh onkan overnight position, nanti dia akan hilangkan signal. Force exit ni tak ada lah. So force exit hanya untuk bila intraday saja. So macam saya cakap tadi, dia akan buat EP line, SL line kat mana, trailing stop line kat mana, untuk anda visualize, assist anda punya trade. Okay, kita ada trade carta, kita ada trade dashboard tadi, dan kita juga ada dalam chart sekali dia akan tunjuk kat mana level zone profit, zone entry, semua ada. Yep. Okay, yang lagi satu dia ada visual lah. Kita ada dual EMA cloud, kita ada regression channel, kita ada market multiple time frame support dan resistance nanti saya akan tunjukkan. So ni semua menggunakan visually data, menggunakan kod yang yang senang faham lah. So kalau anda pakai dark theme ataupun light theme trading view, tak ada masalah, anda boleh adjust color dia. Alright. And then okay, dia ada scalping ni, kita ada trailing stop line, trailing stop loss. Contoh ya, anda ada katalah anda EP dekat sini dan anda entry di kawasan entry zone di sini, dan anda buat profit sedikit, alright. Lepas tu market dah nak tutup, contohnya pada pukul 12.25 ataupun pada pukul 15.55 minit, right. So anda tak nak trade ketika anda tak nak hold position sebab takut ada gap. Contohnya anda long, kalau gap dia tu gap down, anda akan lost profit, right. So dia akan bagi satu tanda signal force exit sebelum gap berlaku. Sebab gap berlaku biasanya antara session ataupun antara daily maksudnya hari ni dengan esok ada gap. Alright, so ini sangat membantu untuk anda cut profit. So, alright, kalau anda hold, kemungkinan besar anda akan loss. So dia akan bagi alert anda. Alright, so sangat membantu untuk intraday scalper. Okay, buat masa ni sekarang anda tak perlu buat bayaran lah ya. Anda sekarang masih ada free trial campaign sampai hujung tahun. So jangan bayar dulu. Alright. And then macam sekarang tadi ni pun ada trailing stop loss, akan bagi anda, contohnya anda ada EP anda position long dekat sini, and then anda dah buat profit, tiba-tiba market dah tunjukkan tanda-tanda retracement yang deep retracement. So apa akan jadi adalah trailing stop loss ni akan cut position, dia akan bagi hint untuk keluar. Alright. Ya, market sebelum tu memang boleh akan, jika selepas tu market naik, kita tak boleh nak buat apalah kan, sebab apa, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi yang penting pada ketika ini market nak menunjukkan retracement, so better kita cut our position dulu, kita collect some profit. Bila ada setup lagi baru kita masuk. Anda kena ingat, ini adalah time frame 5 minit, setup banyak. Alright. So apa lagi? Okay, ini adalah backtest module ya. Anda boleh baca nanti backtest module ni, saya akan buat satu video lah pasal backtest. Untuk ni backtest ni basically untuk test strategi yang saya pakai, yang indikator pakai ni untuk historical data. So anda boleh tengoklah anda punya profit, win rate, loss rate, berapa average win, berapa ratio, profitable ke tidak, ada ROI berapa kalau anda modal 5,000, berapa return anda dalam masa 6 bulan, 1 tahun, semua anda boleh buat. Ini untuk backtest. Gunakan function yang sama juga, anda boleh menggunakan forward test ataupun paper trading kalau anda nak record sebagai trading journal. Okey, nanti saya akan ajar. Okey, dan kemudian ya, dia ada money management risk calculator, nanti dalam tu saya akan tunjuk. Alright. Ini benda yang function yang anda tahu berapa risk sebelum anda nak masuk tu, anda nak stop loss berapa tick. Anda dah tahu berapa risk, anda sanggup tak untuk loss. Bila dah sanggup untuk loss ni, baru masuk position. Okey, itu sangat penting. Dan yang saya cakap tadi, kita ada juga fungsi untuk dia dalam 5 minit time chart ya. Anda boleh keluarkan market punya structure, market punya structure support, market punya structure resistance di dalam yang diambil daripada orang kata apa, daripada time frame yang lain ya. So anda boleh menggunakan dia sebagai guideline. Kalau anda tak nak pakai pun tak apa, tapi dia sebagai guideline. Dan begitu juga anda ada dual EMA cloud ya, yang dan regression channel untuk jadikan anda punya entry filter. Apa maksud technical filter ini? Adalah filter yang make sure, contohnya kalau anda nak ambil long, dia akan filter, akan buang short position.
So dia tak akan bagi signal short ketika market tengah uptrend. Alright, ini dipanggil technical filter. Tapi anda boleh offkan juga. Maksudnya anda nak dapatkan short punya signal dalam uptrend pun boleh, tak ada masalah. Cuma bila kita guna technical filter, kita nak increasekan high probable signal yang ada high quality saja. Maksudnya bila long, kita ambil bila market memang betul ada momentum up. Okay, kita tak akan ambil short sebab short mungkin akan kena libas. Alright. And then again, kita ada macam-macam setting yang anda boleh buat. Okay, maaf ada gangguan tadi. Okay, so macam-macam setting yang anda boleh buat dalam indikator ni. Memang banyak setting anda boleh belajar, boleh tally. Anda nak win rate banyak tapi signal sikit, tapi signal quality pun boleh. Ataupun anda nak win rate yang low tetapi signalnya sangat bagus. Okay, so win rate dengan jumlah signal, dengan trade expectancy semua berkait rapat. Sesuatu indikator tu bukan perlukan win rate yang tinggi saja ya. Win rate yang tinggi tidak menjaminkan anda punya ROI positif. Sebab win rate tinggi ni hanya menunjukkan anda cut profit anda cepat je untuk mengelakkan loss, right? Tapi the overall profit mungkin sikit. Okay, nanti anda boleh tengok dalam backtest module. Alright, so again, anda tiada perlu untuk commit untuk jadi subscription ataupun ini dia adalah one time payment saja ya. Harga dia adalah one time payment, tapi buat masa ni anda tidak perlu bayar apa-apa. Anda cuba dulu dan sekiranya sudah tamat tempoh nanti tak apa, anda boleh teruskan untuk tidak pakai ataupun nak tambah lagi trial 1-2 bulan pun boleh tambah lah, tak ada masalah. Tapi yang penting bila anda dah decide untuk subscribe, ini bukan subscribe ni beli one time saja. Kalau anda nak beli one time, bila anda dah yakin nak only one time, beli saja dan upgrade for life. Okay, dia tak ada masalah. Nanti bila dah promo trial campaign dah habis, anda boleh beli untuk bayaran. Harganya buat masa ni harganya adalah masih sekitar 399 Ini harga ni tak tetap lagi. Alright, kalau anda nak ada kawan-kawan nak beli, saya cadangkan belikan yang ni lah. Anda boleh kongsi untuk lifetime purchase maksimum 3 user. So anda boleh, ni paling jimat lah. Tapi kalau anda tak nak, anda boleh beli saja. Ni one time, semua one time purchase. Anda akan dapat seumur hidup, upgrade free for life. Okay, tapi buat masa ni sehingga 31 Disember 2021, jangan risau-risau pasal payment. Anda pergi kepada link nanti yang saya akan bagi. Alright, link tu adalah di sini. Link tu nanti anda akan dapatlah dalam indikator. Okay, so sekarang ni saya akan mulakan bagaimana untuk mendapatkan indikator tersebut. Kita akan pergi kepada link yang saya akan cakap tadi. Okay, alright. Okay, kita kembali sambung ya. Alright, so tadi saya nak sharekan the link yang akan bawa ke page yang anda boleh dapatkan indikator ni secara percuma untuk di semasa trial campaign ya. So anda pergi ke technical analysis priceaction.com ya, priceaction.com/fcpo. Anda boleh dapatkan nanti di dalam link yang di bawah ya. Okay, link di bawah nanti, link di description ya. Okay, anda boleh nampak dekat sini. Okay, www.technicalanalysispriceaction.com. Okay, ini satu word ya, and /fcpo. Okay, so bila anda klik link ni, dia akan bawa anda ke satu page khas untuk indikator ini ya, di mana anda boleh tengok dia punya features dan information kemudian. And then pada permulaan page ni, anda boleh klik di sini untuk akses. Alright, so bila anda klik, dia akan pergi kepada indicator page di web trading view yang ini anda account saya. So apa yang anda perlu buat adalah sangat simple. Anda make sure anda dah log in dalam trading view. Okay, anda ada account. Basic pun tak apa, Premium, Pro Plus lagi okey. Alright. Okay, di sini bila anda tengok, dia adalah indicator page. Okay, di sini adalah chart dia. Di sini ada guideline ya. Di guideline cara nak pakai, tapi dalam bahasa English lah. Tapi jangan risaulah, saya dalam video ni saya akan buat dalam bahasa Melayu, campur-campur, so anda sekurang-kurangnya anda boleh faham lah. Okay, di sini, okay, anda scroll bawah sedikit ya. Terdapat satu kotak di sini ya. Protected script. Okay, protected script maksudnya anda tak boleh tengok lah dia punya code. Saya sekarang boleh tengok lah sebab saya dia punya developer. Alright, so untuk anda nanti, anda akan dapat tengok sampai sini saja. Okay, anda hanya perlu klik add to favorite indicators. Just klik here. Okay, dah klik. Kemudian anda buka saja indikator trading view. Anda buka saja laman web trading view. Okay, trading view. So anda buka mana-mana chart saja. Alright, sepatutnya chart yang crude palm oil lah ya. Contoh macam sekarang ni saya gunakan Oktober 2021. Tapi tak lagi kita akan tukar kepada November.
Okay, so sekarang ni default setting hanyalah untuk time frame 5 minit. So anda kena buka time frame 5 minit dahulu ya. Okay, anda typekan contohnya crude oil ya. Untuk crude palm oil ni anda type FCPO. Lepas tu anda expand dia punya drop down list ni, anda cari yang bulan ketiga. Ya, sebab biasanya kita akan trade pada bulan 3. Kontrak bulan 3 ya. So sekarang kita dalam Ogos, so bulan ketiga dia adalah 1 2 3. Tambah lagi nak lepas 15 hari bulan nanti kita kena pilih November pula ya. So okay, so tapi tak apalah, ni sebagai contoh mana-mana pun tak apa. Alright, so pastikan betul ya futures Malaysian, dan kita klik Oktober 2021 punya future contract. So bila anda klik, pastikan 5 minit di sini, time frame 5 minit. Okay, so sekarang ni kita ada chart lah dalam 5 minit. Okay, kemudian bila anda buka indikator, anda dalam bahagian favorite ya, anda dalam favorite anda carilah MTech Analysis, MTech Analytic FPSO in FCPO indicator. Alright, so mungkin kat bawah lah sebab dia EMT ya, MTech. Okay, MTech Analytic FPSO trial ya. So anda pakai yang trial, so klik yang trial. Alright, trial ni walaupun dia trial tapi dia adalah full features. Sama kalau anda subscribe nanti tahun depan. Okay, so sama saja, trial saja nak tunjukkan bahawa dia akan tamat pada ujung tahun ni lah. Okay, ni saya dah load siap-siap, right? Bila dah anda load siap-siap, bila anda buka ya, indikator tu load dalam carta candlestick anda, dia akan keluar trading box dan dia akan keluar result trade yang lepas lah. Trade yang lepas, maksudnya trade yang sudah diambil, sama ada profit ke loss. Okay, yang ni senang je kita nak tengok. Yang profit warna biru, yang loss warna merah. So tak kisahlah sama ada dia short ke dia long. Kalau dia short, right, kalau dia short, dia akan tulis dekat sini kalau dia long dulu Kalau dia long, dia akan keluar perkataan BH ataupun BL. Okay, BH bermaksud buy high, BL bermaksud buy low. Nampaknya, anda boleh nampak dekat sini. Buy high, ini buy low signal. Okay, dan buy high signal. Okay, itu bermaksud dia buy on dip ataupun dia buy on breakout. Contohnya kalau ini yang trade yang jadi, dia ada breakout candle, dia tulis BH, and then selepas tu pun breakout candle. Lepas tu dia retrace sedikit kepada EP yang kita dah propose, dia pick up kita punya EP, lepas tu dia terus naik. Tapi masalahnya sekarang dia naik, dia tak kena EP, tapi dia kena pada trailing stop loss. Sebab apa? Dia nak retrace. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita dapat masuk dekat sini, kita sudah kurangnya sebelum dia cut loss, kita dapat 27 pips. 27 ticks. Okay, 27 ticks tu 27 darab 25 satu tick RM25. 27 darab 25 sudah RM675 profit ya. Okay, sekejap saja untuk 4 candle, 5 candle saja kita dapat. Okay, so sama juga kalau bila dia short, dia akan keluar SL dan SH. SL bermaksud sell low. Maksudnya bila dia breakout low candle, dia breakout downward, dia akan ada SL low. Okay, so bila dia sell low, dia akan ada dapat indicator dekat sini. Alright. Okay, so bila kita keluar signal ya, dia akan keluar terus dia punya level stop loss, target profit. Ini kalau untuk short lah. Kalau untuk long, kalau dia keluar signal, dia akan keluar line entry point, stop loss dan TP. Okay, semuanya dah tunjuk dekat sini. Tapi macam mana nak baca? So anda boleh baca kat dalam dashboard ni saja. Ini adalah untuk tunjuk garisan saja. Right, tapi nilainya akan terpampang dalam dashboard ini. Tapi untuk entry zone ya, untuk entry zone ada dua ya. Entry zone adalah EP. EP ni yang entry point lah. Okey, tapi bila dia dah ada entry point, algoritma ni dia akan buat satu lagi buffer zone dekat sini, di mana anda boleh tak semestinya nak ambil entry dekat EP. Anda boleh letak bawah sedikit. Anda boleh letak buy limit order dalam kawasan entry zone ni. Okey, so dengan kata lain, garisan EP dan garisan buffer zone ni adalah ruang untuk anda letak anda punya buy limit order untuk long. Okay? Kalau untuk short pula, dia akan buat buffer zone antara EP dan buffer zone punya garisan ni. Okay, ini adalah kawasan anda untuk short ataupun supply zone lah anda nak short. Tapi dalam case ni tak dapat lah, tak pick up lah order. Sebab apa? Lepas dia keluar signal, dia terus naik-naik dan laju kan, dia terus terkena. Alright, melainkan anda betul-betul nampak opening masa candle ni sedang dibuat,
Ya, bila candle tu close saja anda dapat masuk, anda terus buy. Boleh. Tapi masalahnya kalau dia retrace macam mana? Okey, so kita ada dua strategi. Kalau anda nak ni, normally dalam keadaan ni dipanggil buy stop. Sell stop. Untuk cash short ni dipanggil sell stop. Sebab apa? Anda sell pada harga yang bawah lagi daripada harga trigger dia saja. Sebab apa? Anda nak dapatkan ketika dia langgar anda punya order dan dia terus pick up. Tapi kadang kita ada nak buat sell limit, iaitu contohnya bila dah breakout bawah ni, back down, lepas tu price dia retrace semula ke bawah, retrace ke atas sedikit dalam ruang entry zone ni, dan dia jatuh semula. Okay, ini kegemaran saya lah. Saya memang suka buy limit and sell limit. Sebab apa? Contohnya kita ada EP, kita EP kat sini, tapi market tadi dia breakout satu candle kat sini ya. Sekejap ya, saya cuba untuk lukis betul-betul. So kita ada satu garisan EP, kemudian kita ada satu candle. Ya, kita ada satu candle di sini. Okey, kita ada satu candle. So bila dia breakout candle BH ya, anda ada option sama ada nak ambil entry point higher sedikit, ni dipanggil buy stop, ataupun anda nak entry point somewhere bawah sedikit. Ini dipanggil buy limit. Dengan kata lain, bila price tu dia bergerak retrace, ambil kita punya order dan terus naik. Okey, ataupun anda nak ambil price ketika dia terus naik dan ambil order dan terus pergi. Alright. Di sini kita tak ada kontrol ya. Kita tak ada kontrol yang mana akan dapat. Sebab apa? Benda ni adalah price belum berlaku. Kita hanya ada probability saja. Alright. So saya suggest nak selamat ataupun nak jimatkan ataupun nak kecilkan stop loss, right? Ambil di kawasan yang bawah daripada EP untuk long, ataupun atas sikit daripada entry untuk short, supaya anda kalau dia retrace kena stop loss, anda tak kena stop loss banyak sangat. Sebab apa? Anda punya entry pun dah dekat dengan level stop loss. Nanti kita akan tunjukkan contoh macam mana dia terjadi. Alright. Okay, faham ya? So bila anda buka indikator ni, inilah pertama sekali anda kena nampak adalah bagaimana trade plan EP, SL, TP semua muncul dengan secara automatik. Contoh macam sekarang ni kita tak ada trade ni. Sebab apa? Memang tak ada setup lah sekarang, right? So sekarang ni saya nak tunjuk bagaimana dia terjadinya sesuatu setup tu yang anda boleh trade menggunakan dia punya signal. Alright. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk contohlah. Katakanlah sekarang pada pukul 2.55 pukul 3. Katakanlah ni 12 hari bulan 12 hari bulan Ogos tahun 2021 pada pukul 3 kan. So sekarang signal tak ada. Ada yang signal ni dah lepas lah. Okay, signal ni dah lepas dan loss pun ya. Okay, tak apa. Lepas ni kita proceed. So kita gerakkan candle ni replay mode ya. Okay, so kita play. Kemudian bila dia play, dia akan jadilah. Kalau dia tak ada setup, dia tak akan keluar apa-apa. So jika market bergerak dan bila ada market signal saja, dia akan terus keluar BH, buy high. Okay, pada masa ni dia dah keluar. So kita ada tanda, kita dapat terus tanda TP, stop loss dengan entry kat tengah-tengah ni. Nampak tak line dua hitam tu? Satu adalah line antara buffer zone tu, buffer zone dengan EP. So saya cuba lukiskan ya sekarang susah sikit nak nampak sebab dia masih ada lagi satu candle. Alright, so tapi kita boleh nampak juga kat line kat sini. Okay, satu ni buffer zone punya line dekat sini. Alright, buffer zone punya line dekat sini. Lagi satu tadi, line dia tadi dekat EP. Okay, ni kat EP dia. So kalau nampak kan macam susah sikit nak baca kat mana kan. Sebab tu lah anda kena tengok dashboard ni. Sebab dashboard ni bila signal dah keluar, first candle yang pertama ni dipanggil CS signal CS ataupun CS candlestick, yang mana signalnya terhasil. Signal pertama trade terhasil untuk trade yang baru Ni trade yang dah tutup, ini trade yang baru buka. So bila anda nampak trade yang baru buka, anda nampak di sini ada tulis entry range. Nampak tak? Entry range sekarang dia tunjuk antara 4508, nampak 4508 sehingga 4523. Okey, kita adjust sikit 4523. Okey, 4523. So ni adalah entry zone. Alright, so saya type sikit, ni adalah entry zone. Okay, entry zone. Right, so anda dah nampak dah. Market sekarang ada potensi untuk long. Lepas tu kita dah ada breakout candle buy high, and then kita tak nak guna buy stop. Buy stop boleh juga kalau anda letak dekat atas ni anda punya entry. Tapi macam cakap tadi, risky kalau dia retrace mula kan. Bukan tak boleh, boleh. It's optional. Right, tapi yang saya nak tunjukkan sekarang dah,
kita nak ambil entry selepas market tu retrace dulu ke kawasan entry zone. Ni entry range dah bagi tahu kat sini antara 4508 hingga 4523. Okey, so kalau anda tengok dia punya nilai ticks dia ada lebih kurang 15 ticks saja dia punya buffer zone. Alright. So kita dah tahu macam ni, bila signal dah dapat keluar, so apa kita dapat? So kita just submit level, submit kita punya buy limit order dekat mana-mana saja kita nak letak kat sini. Okey. Kalau saya ambil average tengah-tengah lah. Alright. Okey. So kita tengok macam mana sekiranya market bergerak semula ya, ataupun sambunglah market berjalan. Alright. Nampak tak? Market dia jatuh. Candle ketiga ni dia punya low jatuh ke dalam entry zone. So kalau anda letak anda punya buy limit order tadi dekat tengah-tengah ni, nampak tak? Anda punya order kena pick up. Right. Anda punya order kena pick up dekat zone yang tengah-tengah, dekat price level yang tengah. Berbanding kalau anda ambil EP tadi. EP ni tadi tengah atas sikit kan. So nampak macam harga dia mahal sikit lah. Dan apabila harga kembali masuk ke entry zone, anda nampak dashboard berwarna hijau. Dashboard ni akan berwarna hijau jika position trade tu long dan price masuk ke dalam entry zone. Sebelum ni tadi anda nampak color dia warna grey kan. Sebab apa? Price tadi berada di luar entry zone. So dia akan bagi tahu kita jangan masuk. Jangan letak order dekat above entry zone ni. Alright. So kita move on lagi. Okay, price nampak dah terkeluar semula daripada entry zone, dia jadi grey. Tapi pada ni order kita dah kena pick up ya. Sebab apa? Dia patah balik tadi tu, dia ambil order kita. Alright, then kita proceed. Okay, tak apa. And then dia bermula dan dia jatuh semula. And then dia bermain-main di kawasan EP tadi. And then okay, pop, dia terus kena terus set. So sekarang ni dah berapa ticks dah ni agak-agaknya. Kalau kita masuk daripada bawah ni tadi, daripada entry zone ni terus sampai high ni kita dapat 45 ticks. 45 ticks atau 45 point ya, darab dengan 25. So kita dah ada 1125 profit dekat sini. So anda nak cut profit kat sini pun boleh, ataupun nak kena sampai TP pun boleh. Okey, cuba tengok adakah dia kena TP ataupun dia jatuh. Alright, so kita move on. Ya, kita move on. Kita tengok dia bergerak. Okay, dia jatuh. Nampak tak? Candle tu dia jatuh. So sekarang anda punya profit dah kurang dah. Kalau anda tak close tadi. Nampak? Profit anda tinggal 27 ataupun 29 ticks point. Dia dah bergerak lagi. Nampak? Jatuh lagi. Nampak tak? Dia jatuh lagi. Then move on lagi. Okay. Bila dia jatuh banyak tadi, akan ada keluar signal trailing stop loss. Bermaksud anda kena cut pada kawasan atas ni. Alright, kawasan level atas ni. So anda boleh lock profit sebanyak 29 tadilah. Alright. So tapi sekarang ni masalahnya, adakah kita sempat nak cut? Okay. Inilah yang saya kata anda kena tengok. Contohnya masa anda monitor position dah sampai 1000, anda nak hold ke lagi? Right. TP ni adalah berdasarkan kita punya target profit based on volatility. Tapi market FPSO ni dia memang macam ni. Dia kalau dia naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik lagi. So kalau anda nak hold lama, contohnya sekarang dah pukul 5 ya. Sekarang dah pukul 4.20, pukul 4.20. Kalau katakanlah ni dah dekat-dekat nak tutup, so anda kena fikir kemungkinan besar ada risk untuk gap. So anda kena closing position anda, right, sebelum session habis. So untuk anda closing tu, anda kena closing dengan profit. So pada saya, bila anda dah nampak search satu candle macam ni dan next candle tu dah ada tanda-tanda merah, anda boleh close secepat mungkin. Close lah. Alright. Tapi kalau macam nak tunggu signal ni boleh juga. Tapi signal ni dia lambat sedikit sebab dia kena tunggu candle tu close dulu baru dia keluar signal exit. Alright. Tapi katakanlah anda lambat keluar, still anda boleh buat profit lah. Alright. Daripada anda biarkan position anda rasa ingat nak naik lagi, rupanya dia makin lama makin jatuh. Cuba tengok ya. Nampak? Dia jatuh terus. Masuk ke dalam kawasan entry zone tadi. Penat-penat kita buat profit sampai sini, jatuh. Sebab apa? Anda tak keluar. Ataupun anda ingat dia nak naik lagi tinggi sampai kena TP kat sini. Ya, TP kat sini tadi, saya cakap tadi, ini adalah expected TP ya. Expected. Kita letak TP ni tadi sebelum signal keluar. Kita sangat nak dapatkan contohnya 30, nak dapatkan 100 pip, 70 pip ke, right? 70 ticks, 70 ticks ya, ataupun 100 tick. Benda tu boleh dapat. Sometimes boleh dapat. Memang ada kalau anda tengok. Anda boleh tengok backtest result dulu. Memang boleh kena
TP nampak ni, long kena TP. Nampak tak? Senang je kena TP. 4 candle je dah kena TP. Tapi ada situasi di mana dia tak boleh kena TP sebab dia volatile dan dia jatuh, dia retrace. Dan di sinilah trailing stop loss perlu. Trailing stop loss ni kita tak boleh set ke dalam kita punya broker ya. Anda kena tengok sendiri. Bila line ni dah dekat, dah macam dah turun, anda kena cut sendiri. Okey? Kadang-kadang line dia boleh follow sampai atas. Dan biasanya dia akan follow sampai atas selagi tak ada candle yang akan menyebabkan dia nak activate. Okey? Line TSL ni trailing stop loss digunakan untuk lock profit jika anda sudah lock profit. Okey, ini adalah salah satu contoh yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan puannya dalam video ni. Satu contoh entry. Sebenarnya banyak lagi entry bagaimana dia masuk. Ini adalah baru buy high. Ada yang buy low, ada yang sell low, ada yang sell high. Okey, tapi yang menariknya anda tidak perlu hafal semua setup ni. Algoritma akan pilih setup yang sesuai untuk anda. Alright, jika jadi kena TP ataupun kena TSL. Tak jadi dia kena stop loss. Alright, stop loss memang wajib di dalam trading FPS, FVCPO, ya. Alright, kalau tak anda akan pile up anda punya loss. Okey. Right. And lagi satu contoh yang penting ya. Contoh anda dah masuk sekarang ni pada buy high signal pada pukul 11 pagi ya. Tengok bila market dia tak bergerak sangat, dia macam sideways. Now ketika nak pukul sampai 12.25 tak ada profit, dia akan close. Tak kisahlah anda ada profit masa tu ke, anda tak ada profit, dia akan close. Maksud saya akan close, dia akan close dekat chart lah. Anda punya broker, anda punya account masih lagi tak close, tu anda kena buat manual lah, right? Tapi fungsi indikator ni indicate, dia bukan robot untuk anda punya kawal anda punya account. Belum sampai ke tahap tu, dia masih lagi indikator. Cuma dia dah bagi signal awal pada pukul 12.25 ni tadi, right? Candle kena close lah supaya dia tak ada carry over. Tapi kadang-kadang gap memang untung. Sebab apa? Kalau katalah anda hold daripada session pagi sampai session petang, anda boleh dapat ni search ni sama 132 ticks. Dia boleh gap up sebab anda masa ni long. Bila dia gap up memang anda untung lah. Cuba anda fikir di senario di mana anda long, dia gap down, right? Okay, so trade FPCO ni dia memang double edge sword. Anda boleh profit 100 tick, anda boleh loss 100 tick. Okay, so anda kena faham dia punya volatility di dalam market futures. Okay, so saya harap ini adalah perkenalan yang sangat simple untuk bagi anda idea apa indikator ni nak buat. Alright, ini saya dah terangkan bagaimana dekat sini ya. Okay, cuba kita tengok satu contoh bagaimana dia kena TP lah. Alright, macam mana dia boleh kena TP, supaya ni nak motivate anda macam mana nak pakai indikator ni lah. Alright. Okay, so sekarang kita ada satu, tak ada setup lagi untuk ni kan. So kita play candle by candle. Alright, anda nampak dia. Okay, sekarang dah keluar satu candle buy high sorry, ini buy low signal buy low keluar. Tapi kat sini dia tulis grey grey maksudnya tak boleh masuk sebab price dah keluar daripada safe zone. Yang dah gerak lagi, right, dia gerak. Okay, nampak tak, dia dah masuk kepada safe zone tadi tu. Anda boleh letak order dekat sini. So kalau anda letak submit order kat bawah ni tadi, tengah-tengah dah pick up dah order anda tadi, right? So kita proceed. Okay, market naik dan kena TP. Alright, so berapa dapat ni? So anda boleh dapat kena full TP sama dengan 50 ticks 50 ticks darab 25, berapa tu? 1250 lah. Alright, okay, 1250. So sudah dapat ringgit ya. Okay, so macam tu contohnya kalau kena TP lah. Kalau kena loss sama je lah anda darab. Kalau loss berapa pula? Kalau loss, kalau kena sebanyak 26 ticks, so 26 darab 25, loss anda 650. Alright, anda boleh lah je kalau nak cut lagi atas, tak ada masalah. Anda nak jadikan 20 pip ke 20 ticks ke 10 tick. Tapi anda kena ingat, lagi kecil lagi senang kena stop loss. Alright, lagi kecil stop loss anda, lagi senang kena libas, kena hit anda punya stop loss. Alright, kita nak kasih ruang market tu bernafas. Okay, market tu bernafas supaya bila dia fluctuates, right, kita boleh maintain lagi dalam position sampai dia kena naik atas. Alright, tapi kita tak naklah dia fluctuate besar sangat nanti kena kita punya stop loss kan kita dah rugi. Alright. Okay, so itu berkenaan dengan carta yang indikator yang akan tunjuk entry point, EP point, trailing stop loss dengan SL. Yang saya nak tunjuk sekarang ni adalah bagaimana untuk membaca dashboard ni.
Okay, dashboard ni anda boleh pilih size dia. Katalah saya nak pilih large untuk tunjukkan anda berkenaan sebab nak tunjukkan demonstration kan. Okay, first sekali anda kena baca dekat sini adalah pertama sekalinya cara baca lah. Okey lah, pertama kali kita kena tengok status dia, live market ataupun market non-live. Sekarang ni non-live lah, sebab apa? Sekarang tengah backtest ya. Alright. Lepas tu dia akan tulis session 1, session 2, pagi punya session, petang punya session ya. And then dia akan tulis di sini strategi apa yang dia pakai. Untuk default ya, kita akan pakai strategi long and short lah. Bermaksud dia akan ambil dua arah. Anda boleh juga kalau nak ambil long saja, bagaimana? Anda boleh klik setting, okey, dekat entry strategy ya. Entry strategy, select entry strategy algorithm, akan ada pilihan nak ambil long saja atau nak ambil short saja ataupun ambil kedua-dua. Tapi default setting ambil kedua-dua lah, sebab ni paling tinggi winning rate. Okey. So dia akan bagi tahu kontrak bulan berapa, satu tip harga berapa, ini semua standard lah. Initial margin anda ni berapa. Initial margin ni just untuk reference, untuk kira ROI. Okay, sekarang ni entry range macam cakap tadi lah. Entry range bila ada setup masuk, entry range saja akan tunjuk. Untuk long dia akan bagi low dengan high. Untuk short dia akan bagi high dengan low lah. So yang pentingnya kita kena masuk di dalam kawasan entry range. Okay, kontrak biasanya kita letak satu kontrak lah ya. Kontrak ni satu, kalau letak dua pun boleh, tak ada masalah. Okay, dekat situ kita tulis take profit level berapa tick, stop loss berapa tick, and status trade, ada trade, ada open trade ke tak ada ya. And then ni trade ni bila dia dah bergerak lah. Contohnya bila dia gerak, contohnya ya, kalau dah gerak 5 candle, katakan 5 candle 5 minit. So 5 minit punya candle ada 5 darab 5, 25. Pertamaan 25 minit. So trade tu sudah berumur ataupun dah elapse time dia 25 minit. Okay. And then make profit ni dia akan bagi tahulah berapa target profit anda. Contohnya kita target kat sini ya. Risk kita letak 0.6%, lebih kurang 26 ticks. 1.8 lebih kurang 50 pips tadi, 50 ticks tadi ya. So dia punya ratio dia berapa? Ratio dia adalah lebih kurang 1.8 lah. That's why kat sini ada tulis, that's why kat sini ada tulis reward risk ratio 1.8. Okey, 1.8 ni kira profit lah ya. Sebenarnya kadang ada orang buat satu nisbah satu. Sama ada loss 20 tick, untung pun 20 tick. Tapi dalam ni kita buat 1 nisbah 8 1.8 ya. Walaupun 1.8 tak semestinya anda nak cut 1.8 pun, anda boleh cut half juga ya. Sebab apa? Kita nak lock profit, sama ada dia kena TP ke ataupun dia tak sempat kena TP, dia nak cut profit dekat trailing stop loss punya level pun boleh. Kita kena buat apa saja entry strategi yang kita boleh keluar dengan profit. Banyak atau tidak, itu tak ada masalah sebab kita trade consistent. So dia akan pile up kita punya profit. Alright? Dan bila kita loss consistently. Kita akan loss pada jumlah yang sama saja. Contohnya kalau kita start 20 ticks loss. Every time kita loss 20 ticks. Kita takkan lebih daripada 20 ticks. Sebab apa? Sistem dah jaga supaya kita mesti exit dekat sini. Mesti exit dekat sini. Jangan nak hold. No. Tak ada element of surprise bila kita trade gunakan indikator algorithm macam ni, ya. And then anda boleh tengok kalau floating profit pula, dia akan tengoklah dia berdasarkan current candle lah, dia floating dengan profit. Floating ni menunjukkan berapa keuntungan anda pada masa tu. Right? Dia belum close lagi, dia belum kena TP, dia belum kena SL, dia belum kena trailing stop loss. Dia tengah float, dia tengah running profit. Okay? Kalau ada profit lah, kalau tak ada profit dia zero. Kalau profit zero maksudnya ada loss lah. Okay? Kalau loss tak ada maksudnya ada profit. Okay? Dia sangat senang table ni. Memang lengkap untuk bantu anda trade dalam window yang very singkat ni, TF time frame yang very singkat dan laju. Anda perlukan sistem yang mana bagi tahu info kiri dan kanan. Kat mana level nak cut loss, kat mana tak nak TP, kat mana tanda-tanda market nak reverse, apa market structure, manakah resistance, mana support yang paling dekat, dan info floating profit berapa kan. Semua anda nak tengok. So sistem ni dah buat tu untuk anda. Alright. Ini adalah untuk entry level usage lah. Kalau anda sedikit advance, anda dah boleh pakai dia punya backtest module. Backtest module, nanti saya akan buat satu video lain lah. Maksudnya anda boleh tengok strategi yang anda pakai sekarang ni, berapa winning rate, berapa dia punya maximum loss, maximum average win, semua trade expectancy, anda punya ROI semua boleh nampak. Okay. Dan function yang lagi satu untuk anda buat paper trade. Maksudnya anda boleh biarkan dia trade into the future, dan ni akan jadi sebagai trading journal anda. Okay, nanti tapi itu advance lah function. Tapi itu kemudian. Video ni adalah video introduction sahaja ya. So saya nak perkenalkan apa indikator ni boleh buat dan macam mana dia nak buat
dan apa yang anda boleh benefit daripadanya. Alright. So setakat ini saja. Okay, video ini saya harap anda stay tune, gunakan trial sehingga akan datanglah video akan datang. Saya akan kupas lebih lanjut. Mungkin kita boleh buat live trade. Mesti live trade recorded lah. Alright. Okay, so sekarang ni replay. So saya akan kembali kepada carta yang live carta lah. Okay. Okay, live carta sekarang ni ada signal tak? Okay, sekarang ni pada pukul 13. Nampak tak? Okay, ni sekarang ni video saya buat ni pada pukul 11.33 pagi Friday, Ogos 13 ni. Okay, baik, ini saya cuti saya cuti, so saya boleh buat live trade dekat sini. Biasanya kerja. Okay, sekarang ni pada video sekarang ni pada pukul 11.33 pagi, time frame 5 minit, morning session tengah live. Okay, saya record video ni. Di sini ada signal Pagi tadi signal keluar pukul 10.55. Okay, signal keluar pukul 5.5. 10.55 tadi. Sekejap 10.55 ada keluar signal. Kita nak tengok. Dia keluar signal sell low, bermaksud sell dekat low. Okay, bila breaker. So macam cakap tadi, bila sell low keluar, kita nak kat mana entry point? Kalau kita sempat entry tadi, kita nak ambil entry point dekat tengah-tengah antara buffer zone. Kita boleh je ambil dekat sini, tapi takut tak terkena pula. So kita ambil average tengah. So bila tengah nampak tak dia kena. So bila dia pick up order kita dekat sini, lepas tu market tadi sampai sini tadi kan, pada pukul 11.25 tadi sampai sini. So kita dah boleh collect berapa ticks? Kita dah dapat 28 ticks. Okay, 28 ticks. So 28 ticks darab 25, dah ada 700 floating profit. Okay, sekarang tengah floating 200 ni saya cakap tadi, kita punya target 1196, tapi sekarang kita tengah floating 208. Sebab apa? Sebab kurang sikit sebab apa? Market dah nampak tak? Price ni dah kembali tadi, dia punya high tadi dah pergi kepada zone entry tadi. Tapi sekarang price sekarang dekat sinilah dekat 4223 ni. Okay, so sekarang anda nak close ke tak nak? Contohnya, kalau saya close saja, kalau dapat contohnya sekarang dah 11.25, tengok market nak volatile, saya boleh close. Tapi kalau anda dah tanam dalam kepala, stop loss anda dekat sini, profit anda dekat sini, biarkan saja pun tak apa. Jangan langgar anda punya trading plan. Okay, melainkan anda memang dah tahu, dah cekap. Okay, anda boleh follow, tak nak follow trading plan, anda ada cara sendiri. Tapi kalau ikut algorithm, dia dah backtest 70% lebih winning rate, kita kena cut loss pada ikut signal dia. Tak kisahlah kita nak cut loss dekat stop loss, kita nak cut loss dekat break even, kita nak TP dekat TP, kita nak TP dekat trailing stop loss line pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau macam ni nampak kan, market macam nak reverse semula kan. So saya terus terang cakap indikator, ada profit, ada loss. Okay, kita trade bukan on single position, kita trade untuk the whole period, sebulan, 2 bulan, kita nak tengok performance overall. Okay, dalam masa tu kita akan ada loss, ada profit. Yang pentingnya dalam sebulan berapa banyak kita loss, berapa banyak kita profit, berapa kita punya net ROI. Yang penting net ROI tu mestilah disertai dengan effort yang berbaloi. Okay, sistem ni adalah untuk mengurangkan tension anda, untuk mengurangkan impact daripada emosi, gangguan emosi. Sebab apa? Semuanya dah buat algorithm. Anda tak ada pengaruh, nak masuk ke tak nak masuk ke tak ada signal pun nak masuk. Kalau anda cuba untuk cari signal sendiri, tak ada signal setup pun nak masuk juga. Bukan tak boleh, boleh, tapi dia ada kelemahan sistem human. Alright. Okay, tapi kalau anda gabungkan anda punya sistem human dengan sistem algorithm, anda combine, dan mungkin is lagi bagus sebenarnya. Right. Okay. Alright, so harap anda boleh, ni saya tak nak tunggulah sampai dia profit ke tak. Pada saya dah happy dah yang ni. Kalau kita dapat entry dekat pertengahan entry zone ni, dia turun tadi, dah dapat 28 ticks, saya memang keluar je. Alright. Okay, even sekarang pun 258 dah boleh. Okay, sebab kita trade nak quick trade, quick profit. Small tak apa, but consistent. Okay, kita bukan nak unrealistically nak target tinggi-tinggi. Okay, kalau anda nak tinggi, doublekan kontrak. Now sekarang kita guna satu kontrak. So kalau anda doublekan kontrak anda, kalau anda ada banyak margin anda contohnya ada letak 2 kontrak. So sekarang walaupun kita dapat 8 tick saja, anda dah untung 417. Tak perlu gerak banyak pun, kan? Dah dapat 2 ticks. Dia dapat 567. Now sekarang makin gerak. Nampak tak? Sebab apa? Price makin jatuh-jatuh. Okay, so ini live trade.
So kita tak sempat tengok tadi bila signal dia masuk, sebab kalau nak tunggu saya kena buat live trade session lah, right? Tapi pada saya tak perlu. Sebab apa? Anda sendiri boleh test indikator ni. Anda pergi saja link yang saya dah tunjuk tadi, buat sendiri dekat rumah. Sama je sistem dia. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.